menyediakan kemudahan pembayaran. Okey, di mana salah satu fungsi bank perdagangan iaitu menyediakan kemudahan pembayaran. So, kemudahan pembayaran ini biasanya dalam bentuk sistem cek, okey, dan juga arahan kepada bank. Dan arahan kepada bank ni banyak, seperti perintah sedia ada, debit langsung, pindahan kredit, kad kredit, draft bank ataupun juga kad ATM. So, ini kemudahan pembayaran. So, kita akan tengok satu-satu kemudahan pembayaran yang disediakan oleh bank perdagangan. So, kita mula dengan sistem cek dulu, di mana kalau kita lihat kemudahan bayaran ini, okey, ingat sistem cek hanya disediakan kepada pemegang akaun semasa sahaja. Sahaja. Okey. Akaun semasa sahaja. Dan biasanya cek digunakan oleh peniaga, okey, untuk membayar gaji pekerja, untuk pembelian stok atau juga perbelanjaan lain. Dan peniaga juga mungkin menerima cek okey, daripada pelanggan lain untuk perkhidmatan yang disediakan. Jadi, bank akan bertindak sebagai ejen pembayar. Bank bertindak sebagai ejen yang membayar dan juga yang menerima bagi pemegang akaun semasa sahaja. So, itu adalah kita kata satu jenis kaedah bayaran sistem cek. Itu yang pertama. Baik, yang kedua, okey, iaitu arahan kepada bank. Okey, arahan kepada bank ni yang banyak. Yang pertama sekali iaitu perintah sedia ada. Ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil standing instruction. Standing instruction. Di mana kalau kita lihat, okey, perintah sedia ada ni adalah satu arahan yang diberi oleh pemegang akaun semasa dan akaun tabungan. Pun akaun tabungan maknanya akaun simpanan biasa pun boleh. Satu arahan kepada bank, okey, arahkan kepada bank untuk membuat bayaran tetap. Ingat jenis bayaran ini yang perlu kamu kenal. Iaitu kalau perintah sedia ada, dia adalah satu bayaran untuk membuat bayaran yang tetap. Maknanya amount dia fix. Kalau 300, 300 lah. Kalau 500, 500 lah. Yang berulangan. Maknanya yang diulang-ulang setiap bulan pada tarikh-tarikh tertentu. Maknanya pada tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. Contoh bayarannya adalah seperti premium insurance. Itu satu. Premium insurance maknanya bayaran potongan untuk insurans lah. Ataupun ansuran bulanan rumah. Ansuran bulanan rumah, kereta dan lain-lain. Jadi ini satu perintah sedia ada. Di mana cara untuk buat perintah sedia ada ni, iaitu kamu katakanlah contoh kalau katakan Zarif tu beli kereta. Okey, Zarif beli kereta baru, kereta Honda. Okey, Honda baru tu, Honda City. Okey, dan bulanan dia adalah lebih kurang RM900. Okey, jadi mungkin Zarif dapat gaji setiap bulan 28 hari bulan. Jadi Zarif kata Zarif nak buat potongan kereta dulu. Jadi, so Zarif boleh isi satu borang di bank iaitu perintah sedia ada ataupun standing instruction, di mana kat situ Zarif boleh tulis arahan kepada bank untuk membayar kepada peminjam, maknanya kepada pembayaran itu untuk pembayaran kereta sebanyak berapa ratus. Katakan tulis 900. Kemudian pada tarikh bila yang kamu nak duit tu dipotong. Iaitu daripada akaun kamu. Dipotong daripada akaun kamu akaun gaji kamu. So, katakanlah potongan tu sebanyak RM900 pada kamu dapat gaji 28. So, kamu kata 30 hari bulan. Setiap 30 hari bulan, akan dibuat potongan gaji untuk membayar kereta. Jadi, kamu tak perlu fikir lagi dah. Tiap-tiap bulan bila kamu cek je kan, oh gaji aku RM4,000. Kemudian 28 hari bulan RM4,000. Kemudian bila sampai je 30 hari bulan kan, 30 hari bulan tiba-tiba tinggal RM3,100. Kenapa RM3,100? Kamu terfikir, oh duit kereta dah kena potong. Jadi bank dah potong siap-siap.
bank dah bayarkan siap-siap. Okey, untuk bayaran kereta itu. So, itu dah dipanggil perintah sedia ada. Mesti bayaran yang tetap, maknanya bayaran tu fix. Okey, tak ada RM910, 900 atau 800 tak. Dia mesti 900 tiap-tiap bulan ataupun berapa amount yang tetap. Kemudian berulangan tiap-tiap bulan buat dan juga pada tarikh tertentu yang telah ditetapkan. Jadi, itu jenis pembayaran yang boleh dilakukan dengan cara perintah sedia ada. Okey, itu. Yang kedua, debit langsung. Debit langsung ini pula adalah arahan juga yang diberi oleh pemegang akaun semasa dan juga akaun tabungan kepada bank untuk membuat bayaran, juga bayaran, tapi bayaran yang tidak tetap jumlahnya. Bayaran yang tidak tetap jumlahnya pada tarikh pembayaran yang tidak tetap juga. Tarikh pembayaran pun tak tetap. Pada yang tarikh yang tertentu, kepada penerima bayaran. Seperti yang dinyatakan dalam bil. Maknanya amount tak sama, tarikh pun tak sama. Tarikh pun tak tetap. Jadi itu arahan kepada bank untuk membuat pembayaran. Dan contohnya ialah bayaran bil elektrik dan juga bil telefon. Sebab bil elektrik dengan bil telefon tak tentu. Kadang-kadang dia datang pada 28 hari bulan. Kadang-kadang bil datang pada 1 hari bulan. Kadang-kadang bil datang pada 2 hari bulan. So, bagaimana nak buat debit langsung? Iaitu satu arahan kepada bank untuk isi borang. Kemudian kamu kena isi, kalau sekarang ni online. Kamu just isi dan kemudian kamu masukkan nombor akaun bil elektrik tu ataupun nombor akaun telefon tu. Kemudian kamu terus buat pembayaran pada tarikh bila-bila yang kamu nak bayar. So, dia akan tolak terus amount yang kamu nak bayar itu, tolak terus daripada baki akaun kamu. So, itu dipanggil debit langsung. Ingat perbezaan perintah sedia ada dengan debit langsung. Perintah sedia ada mesti amount tetap dan pada tarikh yang tetap, berulang-ulang setiap bulan. Tapi kalau debit langsung, dia bayaran yang jumlahnya tidak tetap dan pada tarikh pembayaran yang tidak tetap juga. Baik. Kemudian pindahan kredit. Pindahan kredit yang ketiga, iaitu bank perdagangan membuat bayaran terus ke dalam akaun penerima. Bayaran terus ke dalam akaun penerima dan disediakan oleh bank kepada pemegang akaun semasa dan juga akaun tabungan. Contohnya pembayaran gaji. Pembayaran gaji, bonus dan juga dividen. Baik. Kalau pindahan kredit ni, maknanya pindahkan amount, amount yang kamu telah tetapkan itu kepada dan masukkan terus ke dalam akaun penerima. Contohnya kalau katakan pemilik syarikat ataupun bos syarikat dia nak buat pembayaran gaji pekerja. So, dia terus masukkan dalam akaun pekerja. Alright. Thank you, sayang. Okay. Thank you. Baik. So, pembayaran gaji dan bonus ini, kamu kena faham pembayaran gaji, bonus, dividen ini dia tidak tetap amount dia. Kadang-kadang pekerja itu mungkin ada overtime. So, gaji dia mungkin bertambah. Kadang-kadang ada allowance tambahan. So, dia ada pertambahan. Jadi, apa yang boleh dibuat iaitu sekarang ni banyaknya pembayaran secara online kan. Jadi apa yang boleh dilakukan oleh pihak syarikat akan ambil duit daripada syarikat dan masukkan ke dalam akaun pekerja terus. Akaun pekerja terus. Jadi itulah yang memasukkan bayaran terus ke dalam akaun penerima.
Jadi itu juga disediakan oleh bank. Jadi kamu kena take note pindahan kredit adalah untuk pembayaran gaji, bonus ataupun dividen. So kalau kita lihat sebenarnya debit langsung dengan pindahan kredit ni macam tak ada beza pun. Macam tak ada beza sangat. Cuma perbezaannya mungkin kepada penerima. Debit langsung untuk bertujuan bayar bil dan penerimanya adalah syarikat-syarikat besar, syarikat-syarikat luar. Tapi kalau pindahan kredit ni adalah kepada para pekerja. Para pekerja untuk bayar gaji, untuk bayar bonus semua kan. Itu pindahan kredit. So itu perbezaan yang ketat. Ya. Baik. Kemudian kad kredit. Kad kredit sebenarnya adalah kad yang membolehkan pelanggan bank membeli barang dan perkhidmatan secara kredit. Baik. Kredit ni maknanya apa? Secara umumnya kredit ni sebenarnya secara apa sebenarnya? Adakah secara tunai ataupun adakah secara berhutang? Macam mana tu Aina? Mana agak-agak ni mana satu? Okay. So ya betul, dia secara hutang. Ingat perkhidmatan ini kad kredit sebenarnya perkhidmatan yang secara hutang. Di mana kalau kita lihat sebenarnya bila seseorang itu swipe di kedai untuk membeli barang, maka sebenarnya kedai itu menerima duit daripada bank. Bank kad itu. Contohnya kalau kad yang kamu pakai tu, kad kredit tu adalah kad Maybank, maka Maybank lah bayar pada kedai tu. Jadi sebenarnya senang cerita bank tu sebenarnya bank kamu tu telah membiayai, telah membayarkan perbelanjaan pemegang kad. Dan kamu sebagai pemegang kad lah. Kamu belanja, bank yang bayar. Jadi, kamu sebagai pemegang kad boleh membayar balik sekaligus, maknanya bayar terus ataupun secara ansuran, secara sedikit demi sedikit setiap bulan. Tapi harus ingat, jika pelanggan gagal membayar mengikut tempoh yang telah ditetapkan, kadar faedah, maknanya kadar faedah yang tinggi akan dikenakan. Jadi bagi setengah bank, pemegang kad kredit juga akan dikenakan yuran tahunan. Sebab itu sebenarnya penggunaan kad kredit tidak digalakkan sebenarnya. Personally lah, bagi cikgu lah personally kad kredit sebenarnya tidak tidak digalakkan lah. Kerana apabila kamu gagal membayar pembiayaan itu, gagal membayar kad kredit itu dalam tempoh yang ditetapkan, maka interest yang tinggi dikenakan. Dan interest itu kebiasaannya per hari. Per hari. Jadi sebab itu kalau boleh selesaikan awal-awal. Dan di Malaysia, kebanyakan golongan muda yang selepas habis degree, baru kerja, terus bekerja kan, dan memiliki kad kredit, biasanya mereka boleh jatuh muflis. Muflis muflis kerana apa? Kerana perbelanjaan kad kredit. Mereka kadang-kadang belanja 3-4 ribu. Tapi dia punya interest tu mencecah sampai 7 ribu. Jadi tak mampu bayar. Jadi jatuh muflis. Sebab itu dalam hidup cikgu, cikgu tak pernah lagi pakai kad kredit. Kad kredit cikgu tak pernah pakai. Sebab bagi cikgu, kalau tidak ada duit, buatlah cara tak ada duit. Kan? Kalau tak ada duit, buat cara tak ada duit. Kalau ada duit, baru buat cara ada duit. Kalau ada RM10, belanjalah RM8. Jangan RM10 belanja RM12. Kan?
Jadi itu untuk mengelakkan diri kita daripada berhutang. Ya, berhutang. Baik. Kemudian, okey, itu kad kredit ya. Namun begitu, yang seterusnya, okey, draft bank. Baik, apa itu draft bank? Draft bank ni sebenarnya adalah satu cek. Tapi cek itu dikeluarkan oleh bank atas permintaan pelanggan. Atas permintaan pelanggan untuk membuat bayaran kepada pihak-pihak tertentu, dan biasanya pelanggan akan dikenakan caj perkhidmatan. Dan ini biasanya digunakan untuk membuat pembayaran ataupun juga untuk kiriman wang, okey, di dalam dan juga di luar negara. Dan ini memudahkan proses kiriman wang, okey, atau pembayaran permohonan untuk melanggan atau untuk membeli, okey, saham-saham baru. Maknanya terbitan saham-saham yang baru, saham-saham syarikat. Sebab draft bank ni kebiasaannya adalah satu, kita kata satu cek yang bank sendiri keluarkan. So kita tak ada buku cek. Okey, jadi kita akan minta untuk bank keluarkan draft bank, di mana keluarkan cek, dan kita akan tuliskan kat situ berapa amount yang kita nak kirim. Contohnya, katakan Aina belajar katakan Aina belajar di Jerman contohnya. Contoh Aina belajar di Jerman. So mak kamu nak hantar duit. Jadi apa yang mak kamu buat, dia boleh pergi ke bank untuk buat draft bank. So dia akan minta supaya bank hantar cek draft bank ini kepada kamu, dan apabila kamu dapat cek ni, dapat draft bank ini, maka kamu boleh tunaikannya di sana. So lebih selamatlah. Lebih selamat untuk membuat pembayaran dan juga kiriman wang. Dan biasanya draft bank ni, antara syaratnya ialah draft bank ni mesti kamu ada duit. Maksudnya kalau katakan bapa kamu nak hantar kepada kamu mungkin RM2,000. So mak kamu, atau bapa kamu mesti ada amount RM2,000 tu dalam akaun. Baru boleh buat cek hantar ke sana. Kalau tidak, dan bank cek itu memang dikeluarkan oleh bank, maka cek itu sangat valid lah. Lebih berkualiti dan valid berbanding cek yang biasa. So itu draft bank. Itu draft bank. Okey. Dan juga yang terakhir iaitu kad juruwang elektronik ataupun kad ATM. Di mana, kita tahu kad ATM, kad yang biasa untuk cucuk kat mesin tu. Dan pelanggan boleh membuat urus niaga kewangan secara layan diri self-service menggunakan kad ATM. Dan contohnya seperti membuat simpanan ataupun pengeluaran wang, membuat bayaran, pindahan baki, tambah nilai untuk perkhidmatan tasyenggo. Dan kad ini juga bertindak sebagai kad debit apabila membuat bayaran untuk pembelian barang atau juga urus niaga e-dagang. Urus niaga e-dagang maknanya urus niaga secara online. Jadi, kalau bertindak sebagai kad debit, maknanya apa itu debit? Apa perbezaan kad kredit dengan kad debit? Kad kredit, dia hutang. So, bank bayarkan. So, nanti bila cukup bulan datang bil yang bank berikan. So, kamu kena bayar kad kredit tu. Berbanding dengan kad debit, kad debit dia akan tolak terus daripada akaun kamu. So, kalau akaun kamu tak ada duit, kan, maka dia tak boleh tolak. Dia tak boleh buat pembayaran. Dia kata, mungkin dia kata, amount insufficient. Maknanya jumlah yang tidak mencukupi. So, kalau dah mencukupi, barulah boleh guna kad debit. Jadi, ini lebih selamat lah. Di mana dia tolak terus daripada akaun kamu. So, kamu tidak perlu berhutang. Itu tak perlu berhutang. So, inilah kita kata sebagai khidmat pembayaran yang disediakan oleh bank perdagangan. So kalau kita lihat sebenarnya macam mana bank boleh buat duit dengan sistem pembayaran ini, iaitu bank sebenarnya
okey, dia akan buat untung daripada semua ni. Yang ini ada charge. So, okey, check ada charge. Okey, perintah sedia ada, okey, pun ada charge sikit. Debit langsung ada charge. Pindahan kredit ada charge. Kad kredit lagi ada charge. Draft bank ada charge. Kad ATM pun ada charge. Jadi charge yang banyak inilah walaupun sikit-sikit amount dia, okay, tetapi telah memberi keuntungan kepada bank. Itu bagaimana bank buat duit lah. Dengan pelbagai kaedah pembayaran yang dikenakan charge. Jadi bagaimana bank survive, itulah cara dia. Okey, baik. So, kita telah lihat tentang kaedah pembayaran. Okey, jadi mungkin Aina dan juga Zarif mungkin ada sebarang soalan yang ingin ditanyakan berkaitan dengan kaedah pembayaran ini. Okey, kalau ada soalan boleh bertanya. Okey. Alhamdulillah. Zarif tak ada Okey, bagaimana dengan Aina? Tak ada juga Okey, boleh faham Okey. Okey, baik. So, kalau kita lihat itulah dia berkaitan dengan kaedah pembayaran. Dan kali ini kita masuk terus kepada konsep skim perbankan Islam. Konsep skim perbankan Islam kalau kita lihat skim perbankan Islam merupakan suatu sistem keuangan Islam yang prinsip dan amalannya berlandaskan hukum Islam ataupun syariah. Jadi perbankan Islam ni sangat-sangat berbeza berbeza dengan perbankan konvensional. Dengan segala urusannya menghindari unsur-unsur maghrib, riba, maisir dan juga gharar. Dan kalau kita lihat, ini adalah prinsip asas perbankan Islam ialah apa? Iaitu perkongsian untung dan risiko antara pihak yang berurus niaga, dan antaranya adalah seperti ini. Wadiah, mudarabah, buy bitaman ajil dan juga at-takjiri. Baik. So wadiah, mudarabah, buy bitaman ajil dan juga at-takjiri. So kalau kita lihat di sini, kita telah melihat tentang wadiah, mudarabah. Rasanya kita dah lihat pada minggu lepas kan, tentang wadiah, mudarabah, babi taman ajil dan juga at-takjiri, betul? Kita dah tengok semua ni kan? Betul kan Aina? Ke Aina pun dah lupa? Okey. Okey. Ke dah lupa dah juga? Okey. Ke Zarif? Lupa. Tentang wadiah, mudarabah, babi taman ajil dan juga at-takjiri. Ingat lagi tak? Wadiah, mudarabah, babi taman ajil dan juga at-takjiri. Ingat sikit-sikit. Okey, baik. Ingat, wadiah tu ialah bermaksud konsep iaitu bank menjaga harta. Ingat sikit je Okey, ingat wadiah maksudnya pemegang amanah. Okey. Kalau kamu nak ambil kesimpulannya kan. Okey, iaitu wadiah ni sebenarnya bermaksud pemegang amanah. So kalau kita pandangkan balik, baik, dia sebenarnya berkonsepkan kepada wadiah ni ialah kita kata pemegang amanah. Pemegang amanah. Bank sebagai pemegang amanah jaga harta pelanggan. Kalau mudarabah ialah bermaksud perkongsian untung. Untung rugi. Itu konsep mudarabah, perkongsian untung rugi. Dan juga kalau buy bitaman ajil, iaitu untuk bayaran ansuran. Apa juga kalau bayaran ansuran tu yang telah ditetapkan tu, itu konsep buy bitaman ajil.
Manakala kalau takjiri ialah sewa beli. Di mana mula-mula bayar sewa setiap bulan. Kemudian nanti apabila cukup amount tu, maka harta itu menjadi hak milik kita. Apabila habis amount itu. So itu dipanggil sewa beli. Jadi kamu kena ingat penggunaan dia dan konsep-konsep itu. Dan juga kalau kita lihat di manakah konsep ini diguna pakai. Kalau wadiah diguna pakai di akaun semasa dan akaun simpanan. Manakala kalau mudharabah iaitu akaun pelaburan. Investment lah. Itu menggunakan konsep mudharabah. Kalau buy di taman ajil, iaitu pembayaran beransur kan. So sudah tentu untuk loan ataupun pembiayaan perumahan, instrumen deposit boleh niaga, dan juga pembiayaan kad kredit dan juga umrah. Ini menggunakan sistem kita kata sebagai buy di taman ajil, bayaran ansuran. Dan satu lagi pembelian. Kalau sewa beli atang jiri untuk beli kenderaan, untuk beli mesin, untuk beli bond dan sebagainya. So pembelian yang besar, maka itu dipanggil konsep atang jiri. Biasanya konsep-konsep ini kadang-kadang diguna secara serentak. Contohnya kalau katakan pembelian kenderaan. Bila beli kenderaan, kita kata guna sistem at-takjiri. Tetapi bila beli kenderaan, kita kena bayar bulanan. So, bila bayar bulanan, akan guna konsep buy di taman ajil. So, bermakna dengan satu transaksi ataupun satu urus niaga, pembelian kenderaan ini akan menggunakan dua konsep. Iaitu konsep at-takjiri dan juga konsep buy di taman ajil. Jadi kamu jangan ingat bahawa konsep ini dia terasing. Dia kadang-kadang digunakan secara serentak. Digunakan secara serentak. Okey, baik. So itu yang berkaitan dengan skim perbankan Islam. Dan hari ini kita dah tengok, kita dah tengok ke sektor ketiga ni. Sektor utama, sektor pertama, prima. Cikgu nak pergi kepada yang penting-penting seperti 3.2 ni pendapatan individu. So pendapatan individu mengikut sektor, iaitu sektor ekonomi, ada sektor utama, sektor sekunder atau kedua, dan juga sektor ketiga. Juga rasanya kita dah bincangkan hari itu. Sektor utama, iaitu berkaitan dengan pertanian, perikanan dan peternakan, perhutanan dan pembalakan serta perlombongan dan kuari. Sektor kedua, perkilangan dan pembinaan, serta sektor ketiga, perkhidmatan. Baik. Yang ini kita nak masuk yang sebaik-baiknya lah, yang kita baru nak masuk rasanya ni. Ialah yang ini. Baik. So kita lihat di sini. Struktur ekonomi negara dan perubahan yang berlaku. Perubahan struktur ekonomi negara pada awal-awal kemerdekaan dulu pada tahun 1957, negara kita memang bergantung kepada pertanian. So getah menjadi ekspor utama Malaysia dan sebahagian besar guna tenaga, mana sebahagian besar pekerja-pekerja di Malaysia ni lah, di tanah Melayu pada waktu ini, terlibat dalam aktiviti pertanian dan perlombongan. Dan kebanyakan barang pengguna diimport daripada Britain. Itu pada awal-awal kemerdekaan. Kemudian pada tahun 1960-an, kerajaan memperkenalkan dasar mempelbagaikan ekonomi, dengan memberi tumpuan kepada sektor kedua dan juga sektor ketiga, iaitu sektor perkilangan perumahan dan juga sektor pembuatan.
Okey, baik. Kerajaan menggalakkan aktiviti penggantian import, khususnya perkembangan industri ringan. Dan sumbangan sektor kedua, iaitu sektor pembuatan. Sektor pembuatan ni maknanya sektor perkilangan semakin meningkat. Pada tahun bila ni? 1960-an. Maknanya, pada awal kemerdekaan memang memberi tumpuan kepada pertanian. 1960-an dah mula mempelbagaikan ekonomi dalam sektor kedua dan sektor ketiga dan fokus kepada sektor pembuatan. 1970-an kerajaan memperkenalkan tanaman-tanaman komersial seperti kelapa sawit dan juga koko. Kemudian penemuan telaga minyak di pesisiran pantai untuk sektor perlombongan dan dasar industri berorientasikan ekspor. Maknanya dasar di mana melakukan perindustrian untuk diekspor barang-barang itu. Itu juga dalam industri perkilangan ringan, mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Dan penubuhan Petronas pada 17 Ogos 1974 menjadikan Malaysia sebagai negara pengekspor minyak bersih. So, 1970s, tanaman komersial diperkenalkan, sektor perlombongan iaitu petroleum dan juga industri perkilangan. Itu dah sikit-sikit dah sikit-sikit mempelbagaikan ekonomi. 1980-an kita tahu kerajaan telah melancarkan dasar perindustrian berat untuk membangunkan projek domestik berskala besar, berteknologi tinggi dan bermodal tinggi, dan kerjasama dengan syarikat asing, khususnya daripada Jepun, mempunyai teknologi canggih, berjaya menghasilkan pekerja berkemahiran tinggi. Dan Malaysia menjadi pengeluar terbesar di dunia untuk barangan seperti sarung tangan getah dan juga semikonduktor. So, 1980-an kita lebih fokus kepada dasar penindasan berat. Dan juga pengeluar untuk sarung tangan getah dan juga semikonduktor. Dan 80-an juga penubuhan proton. Pada 1983 untuk mencapai negara perindustrian. So, itu 1980s. 1990-an, ekonomi berasaskan pengetahuan. Iaitu ekonomi berasaskan pengetahuan, berasaskan knowledge, mementingkan inovasi dan pengetahuan. Di mana kerajaan telah mengisytiharkan wawasan 2020. Kerajaan lancarkan MSC iaitu Koridor Raya Multimedia, pembangunan sumber manusia serta pelbagai insentif dan pembiayaan untuk penyelidikan dan pembangunan R&D dalam bidang sains dan teknologi. Strategi untuk tujuan apa? Bagi mengubah struktur ekonomi kita. Berasaskan pengeluaran sebelum ini, sekarang ini bertukar kepada berasaskan pengetahuan. Dulu P ekonomi. P ekonomi maksudnya production ekonomi. Sekarang tukar kepada K ekonomi, knowledge ekonomi. Itu tahun 1990-an. Dan kerajaan telah melaksanakan dasar penswastaan untuk menambahkan peranan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi Malaysia. So back to 1990s memang kita dah mula untuk tukar kepada K ekonomi. So itu berasaskan penyelidikan, berasaskan MSc, berasaskan teknologi dan sebagainya. Dan tahun 2000 sampai sekarang, so kerajaan melancarkan pelbagai polisi ekonomi. Kerajaan melaksanakan program transformasi negara ataupun NTP, di mana pada tahun 2010 untuk meningkatkan peranan sektor swasta dalam ekonomi. Dan meningkatkan daya saing ekonomi, maknanya meningkatkan competition. Dan strategi pembangunan sosioekonomi dan pembangunan 5 wilayah koridor ekonomi telah diperkenalkan
untuk mencapai pertumbuhan seimbang di seluruh Malaysia. Baik, strategi pembangunan sosioekonomi dan pembangunan 5 wilayah koridor ekonomi. Apa itu 5 wilayah koridor ekonomi? Iaitu 5 kawasan, yang mana pembangunan ekonomi diberi tumpuan, iaitu koridor ekonomi sebelah utara, iaitu di kawasan Kedah, Pulau Pinang, Perlis. Kemudian di selatan Johor, di kawasan Pontian, Johor Bahru. Kemudian juga di sebelah timur, di kawasan Kelantan dan Terengganu. Kemudian juga di Sabah dan Sarawak serta Cigu. So dia ada 5 wilayah koridor ekonomi yang telah diperkenalkan. Untuk apa? Untuk kawasan itu membangun dan dimajukan. Okey. Jadi usaha kerajaan ini telah menjadikan sektor ketiga. Menjadikan sektor ketiga iaitu sektor perkhidmatan sebagai pemacu ekonomi negara. Jadi, apa yang kita nak simpulkan daripada sini, selalu soalan ada tanya tahu, soalan tentang soalan struktur ataupun soalan esei, dia tanya tentang perubahan struktur ekonomi negara. So, senang cerita dia macam inilah. Senang cerita sebenarnya daripada sini kita tahu sini adalah sektor yang pertama. Kalau kita nak contoh kat sini, ini sektor sektor utama. Kemudian di sini dah ada sektor utama, dan juga satu lagi iaitu sektor kedua. Dah ada sektor kedua. Baik. Kemudian kalau kita lihat di sini, iaitu perkilangan pun dah ada. So sini masih lagi 1970-an, masih lagi sektor pertama ataupun sektor utama dan juga sektor kedua. Begitu. Dan kemudian kalau kita lihat sektor yang ini pula, kalau kita lihat dia memberi tumpuan kepada masih lagi sektor utama dan juga sektor kedua. Cuma perbezaan dia adalah, kalau kita lihat di sini, mungkin kita bezakanlah, iaitu di mana itu dia begini. Yang ini sektor utama menjadi keutamaan. Yang ini masih lagi sektor utama menjadi keutamaan. 1970-an kalau kita lihat, iaitu sektor kedua sudah mula diberi keutamaan. Kemudian 1980-an juga sektor kedua menjadi tumpuan. Menjadi tumpuan utama. Yang mula-mula ni sektor utama. Sedikit demi sedikit dia berubah keutamaan dia. Dan kemudian pada tahun 1990-an, di sini kita tahu dah wujudnya sektor yang ketiga. Di mana kalau kita lihat di sini ada sektor utama, kemudian sektor kedua dan juga sektor ketiga. Dan pada tahun 1990-an ni kalau kita lihat, sektor ketiga diberi perhatian. Walaupun sektor kedua masih ada, tapi sektor utama dah kurang. Dan pada tahun 2000 sampai sekarang, sektor utama ataupun sektor ketiga sebenarnya telah menjadi keutamaan. So, masih lagi ada sektor utama, kemudian sektor kedua dan juga sektor ketiga. Dan untuk sektor ketiga ni telah diberi tumpuan lebih lah. Sektor ketiga diberi tumpuan lebih sebagai pemacu utama. Jadi kalau kamu lihat perubahan, kamu kena faham ni perubahan struktur ekonomi negara. Bermula dengan sektor utama, kemudian berubah sikit pada sektor kedua, kemudian beri tumpuan pada tahun 80-an, berubah pada sektor kedua diberi keutamaan. Start 1990-an dah start ada sektor ketiga, dan pada tahun 2000 dia beri keutamaan kepada sektor ketiga sampai sekarang. Jadi kamu kena tahu perubahan struktur ekonomi negara ni. Baik, ada soalan? Ada soalan tak nak tanya ni?
Aina boleh faham ke ni, Zarif? Ada soalan nak tanya? Tak ada? Tak ada Aina? Tak ada juga. Okey, baik. Dan kita nak lihat berkaitan satu subtopik yang penting yang selalu keluar dalam bahagian struktur dan juga esei kertas dua ekonomi, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan. Okey. Baik. Ada banyak, ada hampir 12 12 faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan. Okey, so antara faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan. Baik, sebenarnya faktor utama, faktor ini disusun mengikut apa tahu? Mengikut kepentingan dia. Dan memang orang kebiasaannya akan memilih faktor utama untuk memilih pekerjaan tu ialah kerana upah wang. Baik, upah wang tu maksudnya gaji upah wang tu maksudnya gaji, walaupun diberi sebut sebagai upah, tapi ianya adalah gaji. Termasuk gaji. Upah ini lebih besar daripada gaji. Dalam upah tu ada apa? Ada gaji, ada allowance, ada commission, ada bonus, ada insentif. Semua itu dipanggil upah, iaitu upah wang. Jangan korang melihat gaji tu lagi besar daripada upah. Upah tu sebenarnya merangkumi semua gaji dan allowance. Baik, yang kedua faedah sampingan, yang ketiga jaminan kerja, yang keempat jarak daripada kediaman pergi ke tempat kerja, yang kelima suasana tempat kerja tu bagaimana, yang keenam kepuasan kerja, yang ketujuh kelayakan akademik dan juga kemahiran, yang ke-8 prospek pekerjaan, yang ke-9 keadaan ekonomi semasa, yang ke-10 waktu bekerja, dan yang ke-11 pengaruh keluarga, dan yang ke-12 iaitu saiz firma. Maknanya saiz syarikat tempat kita bekerja lah. Baik, kita mulakan dengan upah wang dulu. Upah wang ini adalah ganjaran yang diterima. Apa itu upah wang? Iaitu ganjaran yang diterima oleh individu yang bekerja dengan majikan atau orang lain. Itu upah wang. Dan upah ini mungkin dibayar, mungkin mengikut jam ataupun juga mengikut bilangan hari bekerja. So, itu upah wang. Dan ini adalah penentu utama. Upah wang adalah penentu utama pemilihan pekerjaan. Semakin tinggi upah wang, semakin ramai individu akan menceburi pekerjaan tersebut. Dan bagaimana kadar upah itu dibayar? Kadar upah dibayar bergantung kepada, pertama sekali, pengalaman kerja. Dan yang kedua, kemahiran yang dimiliki. Ketiga, kelayakan akademik. Keempat, risiko pekerjaan. Kelima, kesatuan sekerja. Dan faktor permintaan dan penawaran dulu. Itu yang keenam. Baik. Untuk Zarif dengan Naina, cuba bagi tahu cikgu, kamu sebenarnya nak bekerja sebagai apa? Apakah cita-cita kamu? Kamu nak jadi pekerja di bidang apa? Dan nak kerja di mana tu?
Cuba bagi tahu, Zarif. Mungkin Zarif dan Aina boleh bagi tahu. Okey. Nak kerja apa, Zarif? Aina? Zarif cakap kau nak jadi cikgu ke? Serius lah, Zarif. Kau nak jadi cikgu? Hmm. Okey. Aina? Nak jadi apa, Aina? Ah, Aina ni tertidur ni. Okey. Nak jadi cikgu ya? Hmm. Okey. Baik, Zarif. Berikan sebab kenapa kamu nak jadi cikgu. Apa sebab utama kamu nak jadi guru sebenarnya? Ha, apa faktor dia? Adakah upah wang? Upah wang ke? Kenapa agaknya nak jadi cikgu ni? Boleh explain sikit? Kamu nak ajar subjek apa, Zarif? Subjek apa? Admaths. Admaths pula. Apa? Subjek account. Okey, bagus. I see. Ada potensi menjadi orang lain, bagus, Zarif. Mak saya support saya jadi cikgu, bagus. Third, ada rasa-rasa nak jadi cikgu. Baik, bagus. Okey, bagus. Tapi harus ingat okey. Tanggungjawab besar dan juga okey, dia punya apa? Apa masa pembelajaran ataupun masa pengajaran tu, masa bekerja tu tak menentu tau. Masa bekerja tu tak menentu. Okey, walaupun nampak macam dalam jadual tu, tapi selalunya akan berlebihan. Terbabit dengan kuku, terbabit dengan pelbagai lagi kan, aktiviti. So, tapi bagus juga sebenarnya. Bagus. Kita sebenarnya negara kita ni kekurangan guru lelaki ya. Negara kita kekurangan guru lelaki. Jadi kalau kamu ada, sudah tu dah menambah bilangan guru lelaki. Ya. Okey, baik, bagus. So itu upah. Okey. So itu upah iaitu berkaitan dengan penentu utama pemilihan pekerjaan. Uish. Subjek BM. Okey, baik, bagus, Zarif. Okey, baik, bagus. Okey, kita tengok yang kedua, faktor pemilihan pekerjaan yang kedua iaitu faedah sampingan. Di mana kalau kita lihat insentif ataupun kita kata bonus-bonus tambahan yang diberikan oleh seseorang majikan, okey, kepada pekerja agar lebih bermotivasi atau kekal bekerja dengannya. Ini insentif. Maknanya, okey, faedah-faedah sampingan yang diberikan oleh seseorang majikan supaya pekerja dia stay dengan dia. Contoh faedah sampingan adalah seperti bonus tahunan, okey, kemudian perkhidmatan, perubatan, uniform percuma, kemudian tempat tinggal, skim insurans, boleh buat pinjaman, allowance dan lain-lain. Jadi ini contoh faedah sampingan. Ya, bonus tahunan dan sebagainya. Okey. Dan itu sangat penting. Sebab itu kalau kita lihat menjadi guru ni untuk kaki tangan kerajaan, mereka ada kita kata sebagai ada COLA iaitu cost of living allowance. Allowance. So allowance kos sara hidup. Kemudian juga ada kemudahan untuk pinjaman. Kemudian juga ada allowance perumahan. So itu adalah faedah sampingan. Okey, jika kamu bekerja di sektor kerajaan. Okey, itu faedah sampingan lah. Baik. Kemudian yang ketiga kita tengok jaminan kerja. Baik, jaminan kerja. Individu
akan tertarik dengan pekerjaan yang mempunyai jaminan kerja yang tinggi. Maknanya terjamin lah. Sebab itu, bekerja sektor awam. Maknanya sektor awam itu kaki tangan kerajaan. Mempunyai jaminan kerja yang lebih tinggi berbanding pekerja sektor swasta. Okay. So, ini yang dimaksudkan jaminan kerja. Maknanya, kerja itu terjamin dia akan kerja sampai tua. Jadi kalau sektor swasta, jaminan kerja itu rendah. Di mana kalau kita lihat pekerjaan seperti operator tol, maknanya yang jaga tol kan, mempunyai jaminan kerja yang rendah. Kerana apa? Kerana perkembangan teknologi. Contohnya dah ada touch and go, smart tag, kemudian sekarang ni ada RDIF. So sebab itu pekerjaan operator tool semakin lama semakin kurang dan tidak ada lagi dah operator tool tu. Sekarang semua orang main touch and go dan sebagainya. So mudah untuk hilang pekerjaan. Jadi itu jaminan kerja yang rendah. Jadi sebab itu kalau kita lihat sektor awam ni, sebenarnya pekerja-pekerja kaki tangan awam ni memang ramai yang nak bekerja dengan kerajaan. Dan sekarang ni bilangan pekerja-pekerja awam ni sebenarnya mencecah 1.2 juta. 1.2 juta orang. 1.2 juta pekerja-pekerja awam di seluruh Malaysia. Termasuklah polis, termasuk tentera, termasuk bomber dan sebagainya. Kenapa diorang nak kerja kat situ? Kerana ada jaminan kerja. Okay. So itu faktor kenapa pekerjaan-pekerjaan itu diberi keutamaan. Baik. Kemudian jarak. Jika jarak tempat kerja dengan kediaman individu dekat, maka mereka cenderung untuk memilih pekerjaan tersebut. Dan sebaliknya, jika jaraknya jauh, biasanya individu kurang berminat dengan pekerjaan tersebut. Kan? Jadi diikut jarak juga. Tapi kadang-kadang tengok juga. Sebab memang ada juga di mana para pekerja ataupun ada juga pekerja daripada yang tinggal di Melaka tapi bekerja di Kuala Lumpur. Setiap hari menaiki bas ekspres. Pukul 5 pagi dah naik bas ekspres. Dan sampai Kuala Lumpur dalam pukul 7. Kemudian mereka 7 ataupun pukul 8, kemudian mereka akan masuk terus ke tempat kerja. Dan balik pun sama juga, naik bas. So setiap hari macam tu ya. Jarak tu jauh tu. Tapi ada yang sanggup. Ada yang sanggup. So jarak ni kita kata dia agak subjektif lah. Ada yang sanggup jauh pun tak apa. Asalkan ada pekerjaan. So tetapi biasanya para pekerja biasanya lebih cenderung untuk memilih pekerjaan yang jaraknya dekat dengan rumah. Berbanding jarak yang jauh. Dan pada zaman sekarang ini, di mana ada ramai juga yang ingin bekerja daripada rumah. Jadi tak perlu keluar. Mungkin work from home dan sebagainya kan. Jadi itu adalah satu kita kata tarikan untuk mereka bekerja untuk mereka bekerja untuk memilih pekerjaan tersebut. So itu adalah kita kata sebagai jarak. Dan yang kelima, suasana tempat kerja. Di mana individu suka bekerja di tempat kerja yang selesa dan selamat. Individu juga ingin bekerja dengan rakan sekerja yang mesra serta diberi waktu rehat yang kerap.
So, pekerjaan yang memberi lebih keselesaan akan menjadi pilihan individu. Suasana tempat kerja. Jadi, kalau suasana tempat kerja tu ada aircon, kemudian juga lengkap dengan segala kemudahan, komputer dan nak buat kerja pun senang, dan rakan-rakan sekerja pun mesra, selalu ajak makan, tak ada bergaduh, tak ada bergosip dan sebagainya. Biasanya suasana tempat kerja itu lebih cenderung untuk dipilih berbanding tempat kerja yang kurang selesa dan rasa tak selamat. Itu penting untuk suasana tempat kerja ni. Dan yang keenam, kepuasan kerja. Kepuasan kerja di mana kecenderungan individu memilih pekerjaan yang akan memberi kepuasan kepadanya. Jika individu itu minat dalam bidang komputer, maka ia pilih pekerjaan seperti jurutera komputer, pengatur cara program dan sebagainya. Sebab apa? Kepuasan kerja. Jadi bila dia puas pekerjaan itu, maka dia cenderung untuk memilih pekerjaan tersebut. Dan Zarif, kamu memang dah boleh, kamu pernah mengajar ke?